Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buku tulis dan juga modus sifir. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid tahun 5. Tahniah dan terima kasih kepada murid tahun 5 yang dapat join, dapat masuk kelas ini. Okey. Jadi kita teruskan dulu dengan kelas kita ini. Sebelum tu kita bacakan doa dulu. Sama-sama kita bacakan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya rahman rahimin. Rabbi sharri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amin ya rabbal alamin. Jadi kita sekarang ni tutup modus sifir tu buka buku teks buku teks muka surat 43. Okey. Buka buku teks muka surat 43 dan tuliskan tarikh pada muka surat, pada buku teks tersebut guna pensel je lah. Okay, tarikh ni adalah bukti bahawa kamu dah belajar setakat ni. Sebabnya saya bila masuk kelas muka nanti, saya tak akan ulang balik yang atas ni sebab takut nanti dia akan jadi lambat. Okay, cuma saya akan ulang balik selepas kita dah habis semua topik. Okay, harap kamu faham lah. Okay, dah buka semua buku teks. Semua dah tengok buku teks? Okey, bagus. Terima kasih. Okey, sekarang ni kita pergi kepada buku teks. Ini adalah muka surat 43. Iaitu sebelum ni kita dah masuk tajuk tambah dan darab. Okey, yang semalam punya. Jadi hari ni kita masuk tolak dan darab. Okey, tolak dan darab. Okey, jadi saya ulang balik dalam video saya. Untuk tolak dan darab, sama juga. Bila kamu jumpa tolak dan darab, ini namanya dipanggil operasi bergabung. Kenapa operasi bergabung? Kalau dulu dipanggil operasi bergabung, sekarang ni tak panggil macam tu. Kenapa dipanggil operasi bergabung? Sebab dia ada dua operasi dalam satu soalan. Operasi bergabung. Jadi dia ada dua operasi dalam satu soalan, dia namanya adalah operasi bergabung. Operasi itu dia bergabung. Okey. Okey. Dia ada dua dan lebih lah. Dua dan lebih operasi. Dua dan lebih. Maksudnya 2, 3, 4, 5 lah. Kalau satu bukan operasi bergabung. Okey. Okey, jadi sekarang kita tengok sini. Bila tolak dengan darab, sama juga. Bila tolak dengan darab, kamu kena buat darab dahulu. Kena buat darab dahulu, kemudian baru tolak. Okay, contoh, dia bagi satu situasi. Dia kata ada satu bekas ini, satu tray ini, ada satu dulang, ada 48 biji kek. Okey, kemudian yang lelaki ini, dia kata, budak lelaki ini, dia kata dia ambil 4 biji. Manakala yang perempuan ini pun, dia ambil 4 biji. Sekarang ni dia nak tahu berapakah. Ya? Nak kena bulatkan juga ke? Tak perlu. Ini dengar saja. Okey. Jadi dia 44 biji. Sekarang ni dia kata bilangan cup kek ni ataupun kek yang ada adalah 48. Jadi sekarang ni soalan dia ditanya, berapakah bilangan kek yang tinggal? Okey. Berapakah bilangan kek yang tinggal? Sebelum tu kamu kena tahu operasi apa yang nak digunakan dalam situasi ini. Okey, bila dia tanya bilangan yang tinggal, kamu kena tahu bahawa bila soalan itu ditanya berapa yang tinggal, ini adalah operasi tolak. Tinggal sama maksud dengan baki. Dia sama maksud dengan baki. Jadi operasinya adalah tolak. Okey, jadi tolak. Ini yang utama. Okey, sekarang ni kita nak tahu operasi yang kedua. Kita tengok di sini. Tengok ni, dia kata dia ambil 4 biji, yang ni pun ambil 4 biji. Okey, jadi dia kata berapakah baki kek yang tinggal. Okay, jadi sekarang dia kata sini 48 ni namanya ayat matematik. Jadi untuk kamu sekarang ni memang penekanan ialah pada ayat matematik. Memang kena ada ayat matematik. Memang kamu kena buat ayat matematik sebelum kamu nak menjawab soalan itu. Kenapa? Sebab kalau kamu nak buat rumah, kamu mesti kena ada plan dulu. Okey, kamu nak baiki motosikal, kamu kena tahu motosikal apa yang kamu nak baiki tu.
Okey, sama juga matematik. Kamu nak jawab soalan itu, kamu kena tahu ayat matematik dia apa. Okey. Sekarang ni dia kata ayat matematik dia adalah 48 tolak 2 darab 4. Kenapa kena tolak dulu kemudian operasi dia? Sebab dia nak tahu yang tinggal. Jadi kamu kena 48, kena tolak. Tolak dengan berapa? Tolak dengan bilangan dia ni. Kenapa kena darab? Sebab dia ni ambil 4 biji, dia ni ambil 4 biji. Jadi ada 2 orang yang ambil 4 biji. Sebab tu 2 darab 4. Okey. Cikgu, boleh tak kalau saya buat macam ini, cikgu? 4 darab 2 tolak 48. Boleh tak boleh? Tak boleh. Kenapa? Sebab dia nak tahu jumlah. Jadi bila berapa yang tinggal, kamu kena tahu bila operasi tolak. Soalan dia tolak, mesti yang tolak ini berada di depan. Dia tak boleh tolak di belakang. Tapi pengiraan dia, kamu tengok contoh sini, pengiraan dia bila macam gini, pengiraan dia kamu kena darabkan dahulu. Sebab bila kita darab, kita akan tahu berapa yang dah digunakan. Okey, jadi kamu darab dulu. Jadi 2 darab 4, kamu akan dapat 8, kemudian baru tolak, kamu akan dapat berapa baki dia. Ini kaedah dia. Okey. Kita tengok situasi yang kedua ya. Situasi yang kedua dia kata 790 tolak 8 darab 32. Jadi macam mana nak buat? Okey, dia kata sini tolak dulu kemudian baru darab. Betul atau salah? Tolak dulu kemudian baru darab. Betul atau salah? Nombor 2 ni. Alia kata salah. Terima kasih Alia. Bagus. Tahniah. Salah. Kenapa kamu tak boleh tolak dulu? Sebab darab dulu. Kita kena tahu berapa yang dah digunakan. Jadi kamu kena darab terlebih dahulu sebab darab kuasa dia lagi besar daripada tolak. Jadi kena darab dulu kemudian baru tolak. Jadi cara ini salah. Nampak? Daripada ayat matematik ni pun cikgu, bila kalau kamu buat ayat matematik ini, kamu layak dapat 1 markah. Tetapi kalau kamu tak buat ayat matematik, kamu terus jawab macam ini, kamu akan dapat kosong. Itu beza. Ini 1 markah. Walaupun kamu jawab yang bawah ni salah, tapi kamu masih dapat 1 markah. Tetapi sekiranya kamu tak buat yang matematik, kamu akan dapat kosong. Ni dalam peperiksaan lah. Okey, dalam peperiksaan. Okey, kita tengok situasi yang kedua. Ni dikira duit pula. Dia kata pustakaan desa. Cerita dia 1,200 akan digunakan untuk membeli rak buku. Okey, membeli rak buku harga dia 1,200. Kemudian yang pegawai ni kata 2 orang dermawan telah menyumbangkan 3,000 setiap satu. Okey, soalan dia kata kira baki wang selepas membeli rak buku. Kira baki wang selepas membeli rak buku. Jadi dia nak tahu baki. Bila baki, operasi adalah tolak. Sekarang ni kita nak tahu pula berapa wang dia. Berapa jumlah wang. Jadi jumlah wang adalah, kenapa kena darab? Sebab dia kata 2 orang menyumbang 3,000. Sebab tu kena darab. Jadi 2 orang darab 3,000. Kemudian nak tahu baki, tolakkan dengan 1,200 yang kita nak beli tu. Okey, kalau kita tengok langkah dia. Okey, langkah yang pertama dia akan buat darab dulu. Memang kena darab dulu. Kemudian baru dia tolak. Itu saja. Kamu tak boleh nak tolak dulu. Okey, kalau tambah darab, tolak darab, memang kena darab dahulu. Okey. Okey, seterusnya nombor 4 ini langkah dia sama juga. Okey. Bila ada situasi macam ini, ini ayat matematik, tetapi ada kurungan. Ada beza dia dengan yang atas. Kenapa? Bila kurungan, kamu kena selesaikan kurungan tu walaupun dalam kurungan itu tolak. Sebab kurungan lagi power daripada, maksud nombor 1 kurungan, nombor 2 darab dengan bahagi, nombor 3 tambah dan tolak. Ni kalau ikut ranking dia, kurungan nombor 1. Walaupun dalam kurungan itu tambah ataupun tolak. Jadi sekarang ni kamu kena buat, selesaikan kurungan dulu. Jadi selesai kurungan dulu, kamu akan dapat, kemudian baru darab. Boleh? Tak? Dia punya tip dia, selesaikan dalam kurungan. Sebab kurungan lagi power. Kalau contoh soalan macam ni pun sama. Selesaikan dalam kurungan dulu. Tolak dulu. Kemudian baru, kalau macam ni, situasi macam ni, tolak yang ni dulu, kemudian tolak yang ni dulu. Dah dapat jawapan kedua-dua ni, baru kamu darab. Sebab dia kurungan. Okey? Boleh ya? Setakat ni boleh? Boleh. Boleh Jadi untuk hari ini itu saja yang saya nak kongsikan untuk kamu.
Okey, operasi tolak dan juga darab. Tolak dan darab. Ingat bila tolak dengan darab, mesti kena darab dahulu. Tetapi sekiranya ada kurungan, kena selesaikan kurungan terlebih dahulu. Jadi itu saja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih kepada yang sudi masuk. Kita akhiri kelas kita dengan lafaz yang mulia, tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi saya tinggalkan kamu untuk buat kerja. Sekarang ni pukul 12.52. Kemudian sehingga pukul 1.30. Okey, terima kasih dan boleh bersurai. Selamat